Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4. Okey, minggu ini kita akan masuk lagi iaitu mutasi gen. Okey, so mutasi gen ini adalah perubahan kimia yang berlaku kepada sesuatu gen. So, perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gen tersebut berubah dan menyebabkan mutasi gen. Kita tahu dalam kromosom ada gen itu mewakili untuk ataupun menunjukkan ciri-ciri tertentu. Jika berlaku perubahan pada gen tersebut, masalah pada gen tersebut, ia menyebabkan mutasi gen. Baik, kita tengok mutasi gen yang pertama. Contohnya yang pertama adalah buta warna. Okey, apa itu buta warna? Individu yang mengidap buta warna ini mempunyai gen mutan yang resesif yang terdapat pada kromosom X. Okey, so individu yang mengidap penyakit buta warna ini tidak dapat membezakan antara warna merah dan warna hijau. Biasanya pesakit yang mengalami masalah buta warna ini adalah lelaki. Kita tengok yang kedua, mutasi gen, iaitu penyakit anemia sel sabit. Okey, penyakit ini disebabkan oleh perubahan spontan yang berlaku kepada gen yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. So, individu yang mengalami anemia sel sabit ini, dia mempunyai bentuk sel darah merah yang abnormal, iaitu seolah-olah bentuk sabit, dan dia menjejaskan pengangkutan oksigen. Okey, penyakit ini disebabkan oleh gen resesif pada autosom. Baik, yang ketiga adalah thalassemia. Okey, thalassemia ini ialah sejenis penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin juga. So, individu yang mengalami thalassemia ini mempunyai sel darah merah yang kecil dan jangka hayat sel darah merah ini lebih singkat. So, keadaan ini boleh menyebabkan kekurangan darah yang teruk pada pesakit yang mengidap thalassemia ini. Baik, yang seterusnya adalah hemofilia. Okey, hemofilia ini adalah merupakan penyakit di mana darah sukar membeku. Okey, contohnya apabila luka, darah mengalir dan tidak membeku. Okey, bagi orang yang normal sepatutnya bila luka, darah dia akan membeku dan membantu pembekuan darah yang berlaku pada luka tersebut untuk supaya darah tidak terus mengalir. Tapi jika mereka yang mendapat hemofilia ini, darah dia terus mengalir dan tidak membeku, dan ini boleh menyebabkan kehilangan darah. So, individu yang mengalami hemofilia ini, dia mengalami masalah pada gen yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Okey, yang seterusnya adalah albinism. Albinism ini ataupun albino adalah penyakit mutasi gen ataupun masalah genetik daripada gen yang mengawal penghasilan pigmen melanin. So, pigmen melanin ini dia memberi warna kepada warna kulit, warna rambut dan sebagainya. Tapi apabila berlakunya mutasi gen yang mengawal penghasilan pigmen melanin ini, menyebabkan penghasilan pigmen melanin ini kurang ataupun tidak dihasilkan, dan menyebabkan semua warna rambut menjadi putih. Okey, putih-putih warna kulit tak nampak warna kulit, nampak warna kemerahan, macam seperti tiada warna. Kalau awak tengok dapat contoh, ini adalah pesakit yang mengidap penyakit albinism inilah, sejenis penyakit mutasi gen. Seterusnya mari kita bincangkan penyakit gangguan gen, yang mana kita tahu induk ataupun ibu bapa boleh mewarisi penyakit-penyakit mutasi gen ini kepada anak-anak. Okey, so kebanyakan gen yang mengawal sesuatu trait ini terletak pada kromosom autosom. Autosom ni adalah kromosom selain daripada kromosom seks. Okey, so walau bagaimanapun ada juga trait ataupun ciri yang terletak pada kromosom seks. Ini bermaksud trait ini dikenali sebagai trait terangkai seks. Okey, yang mana gen yang terdapat pada kromosom seks ini dinamakan sebagai gen terangkai seks. Okey, jadi contohnya trait kegagalan pembekuan darah. Okey, hemofilia pada luka yang menyebabkan hemofilia ini boleh diwarisi kepada anak-anak kerana mungkin induk itu dia ada gen terangkai seks ini yang membawa penyakit hemofilia dan diwarisi kepada anak-anak. Untuk tahu lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana pewarisan penyakit gangguan gen ini, so kita rujuk buku teks muka surat 94. Okey, gambar rajah skema pewarisan sejenis penyakit gangguan gen iaitu buta warna. Okey, kita tengok. So, ayah dia adalah buta warna.
So dia memiliki gen terangkai seks iaitu B kecil, alien dia B kecil, yang mana dia mengalami masalah buta warna. So bila dia mengalami masalah buta warna, dia ada gen yang resesif di situ. Okey, dapat. So X di situ adalah gen terangkai seks, yang mana XB, B kecil, dia adalah pengidap buta warna. Dapat. Okey. So gen terangkai seks ini tiada pada kromosom Y. Okey, dia tak akan terlekat pada kromosom Y, dia hanya pada kromosom X sahaja. So kita tengok ibunya adalah pembawa ini dia tidak sakit, tidak mengalami penyakit tersebut. Dia bukan buta warna, tapi dia memiliki ataupun membawa satu alel atau gen resesif, okey, yang membawa penyakit tersebut. Kalau awak tengok, dia XB besar, B kecil. Okey, XB besar, XB kecil bermaksud dia ada satu alel resesif di situ yang membawa penyakit. Okey, ataupun gen resesif di situ yang membawa penyakit. Okey, kemudian apabila berlakunya meiosis, tengok gamit-gamitnya, kita ada XB kecil, Y, XB besar, and then XB kecil. Okey, so apabila kebarangkalian dia mendapat anak, kalau awak tengok semasa berlaku persenyawaan, kita dapat lihat hasil anak dia adalah, yang pertama adalah XB besar, XB kecil, XB kecil, XB kecil, XB besar, Y, XB kecil, Y. So ini membawa maksud apa? Okey, kalau XX itu ialah perempuan. Okey, penyakit kita tengok, kalau dia kedua-duanya adalah resesif ataupun huruf kecil, dia akan dapat penyakit tersebut. Kalau dia hanya satu saja, okey, contohnya ada B besar, B kecil, dia tak dapat penyakit tu, tapi dia adalah pembawa. Okey, kalau kita tengok, so anak yang pertama adalah pembawa sebab dia XB besar, XB kecil. Okey, yang kedua adalah dia mengalami penyakit tersebutlah sebab XB kecil, XB kecil. Okey, yang ketiga anak lelaki sebab XY, tapi yang normal sebab XB besar. Okey, dan yang seterusnya adalah anak lelaki yang mengalami masalah buta warna kerana dia adalah B kecil. Okey, ingat pada kromosom Y tiada gen terangkai seks di situ, hanya ada pada kromosom X sahaja. Dapat? Mari kita tengok berkaitan dengan pewarisan, rajah skema pewarisan hemofilia muka surat 95, yang mana okey, kita tengok contoh yang atas kita tengok kaji contoh yang atas, iaitu bapa normal berkahwin dengan ibu yang pembawa hemofilia. Apa yang berlaku okey, kalau awak dapat lihat bapa normal, jadi dia punya pada kromosom X-nya kita tulis sebagai H besar. Okey, and then pada ibu dia yang pembawa hemofilia, dia ada satu H besar dan satu H kecil. So X H besar dan X H kecil. So kita tengok kedua-duanya adalah tidak ada penyakit hemofilia inilah, tapi ibu dia hanya pembawa. Okey, kita tengok apa yang berlaku apabila meiosis. Okey, gamit-gamit dia. So kita dapat X H besar, Y, okey, X H besar dan juga X H kecil. Okey, kita dapat tengok gamitnya. So apabila berlaku persenyawaan, apa yang terhasil anak-anak dia? Okey, yang pertama X H besar, X H besar. So kalau dua-duanya adalah H besar, bermaksud dia adalah dua-duanya alel yang dominan. So dia normal, dia sihatlah, tak mengalami penyakit hemofilia. Okey, dia XX maksudnya dia perempuan, so perempuan yang normal. Okey, yang kedua kita dapat tengok anak dia adalah XH besar, XH kecil. So anak dia tetap normal, perempuan yang normal, tapi dia tak sakit, tapi dia pembawa. Dia pembawa. Okey, yang awal tadi normal, yang kedua adalah pembawa. Okey, dapat. Yang ketiga tengok XH kecil, XH besar dan Y. So ini membawa maksud dia adalah normal sebab dia ada XH besar. So normal lah Okey, and then yang kedua tengok dia XH kecil, Y. Okey, kedua-duanya tadi adalah anak lelaki, tapi satu normal, satu adalah pesakit. Okey, dapat. Kalau perempuan, dia mesti kedua-duanya H kecil pada kromosom X, barulah ada
penyakit hemofilia tersebut. Okey, kalau dalam situasi ni anak perempuan dia okey, dua-duanya tak ada mengalami hemofilia, tetapi seorang adalah pembawa. So anak lelaki dia seorang pesakit, seorang adalah normal. Dapat? Seterusnya kita nak membincangkan tentang bagaimana untuk mengesan penyakit gangguan gen ini. Okey, yang pertama kita tengok kaedah amniocentesis. Okey, kaedah amniocentesis ini ialah digunakan untuk mengesan keabnormalan pada fetus ataupun sel fetus pada minggu ke-15 hingga minggu ke-20 kehamilan. Okey, so pada mulanya kedudukan fetus di dalam uterus dikenal pasti menggunakan ultrasound. Okey, kita guna ultra bunyi itu untuk menentukan kedudukan fetus yang selamat. Kemudian jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati. Kalau awak tengok dalam rajah, okey, jarum dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu untuk menembusi dinding uterus. Okey, kemudiannya bendalil amnion yang terdapat di dalam uterus itu, okey, bendalil amnion yang mengandungi sel fetus yang terampai diekstrak keluar. Kita akan ambil bendalil amnion tersebut. Kemudian bendalil amnion ini kemudiannya diemparkan untuk mengasingkan bendalil amnion dan sel fetus. Kemudian sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan karyotit. Dapat? Okey, seterusnya sel fetus tadi yang kita telah ekstrak tadi, kita akan jalankan kaedah karyotit. Yang mana sampel tadi atau sel fetus tadi kita akan tambah dengan bahan kimia yang akan merangsangkan proses mitosis. Okey, kemudian kita akan jalankan proses inkubasi selama 2 atau 3 hari dan kemudian kita akan tambah bahan kimia untuk menghentikan mitosis tadi pada peringkat metafasa. Okey, kemudian kita akan pindahkan sel yang tadi yang kita dah hentikan proses mitosisnya pada peringkat metafasa ke dalam test tube untuk diemparkan. Okey, emparkan untuk kita nak memekatkan sel. Kemudian sel dipindahkan ke dalam tube yang baru untuk mengisi bahan penetap. Okey, kemudian larutan tadi disedut dan dititiskan ke atas slide dan kita akan tambah dengan pewarna supaya dapat melihat kromosom dengan lebih jelas. Okey, kemudian slide ni kita akan tengok bawah mikroskop untuk kita dapatkan gambar dia. And then gambar kromosom ini kita akan potong-potong dan susun membentuk karyotit. So karyotit ini digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom untuk mengesan sebarang penyakit gangguan gen seperti dalam rajah.